Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita meneruskan program ini ya. Yang mana alhamdulillah insya-Allah dalam mengisi akhir-akhir Ramadan ini pastinya kita tidak dapat lari daripada perbincangan bagaimanakah kita ingin memburu malam Lailatul Qadar ya. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi insya-Allah semoga kita tergolong dalam mereka yang mendapat kelebihan dan kebaikan ya dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa ya penulisan atau rujukan-rujukan yang ada, hakikatnya sepakat ya para ulama, para mufassirin dan juga mereka-mereka ahli ibadat yang menjelaskan ya tentang galakan supaya memperbanyakkan amalan soleh pada malam-malam terakhir bulan Ramadan untuk meraih pahala beribadah pada malam Al-Qadr ini ya. Jadi timbul perbincangan ya, bagaimanakah sebenarnya berlakunya Lailatul Qadar ini yang jadi kalau kita melihat kepada rujukan-rujukan ya yang ada, antara yang saya merujuk yang mudah untuk kita dapati juga adalah Isyarah Fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan di mana menjelaskan para ulama Islam mengatakan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan, iaitu pada malam diturunkan padanya Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ya, yang mana bermaksud bulan Ramadan yang mana padanya telah diturunkan Al-Quran. Betul juga firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qadr, sesungguhnya kami yakni Allah telah menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadr. Itu juga dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 yang menyebut tentang sesungguhnya kami yakni Allah telah menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkati. Jadi kalau kita merujuk pada tafsir ini ya, para ahli tafsir seperti Imam At-Tabari, Imam Al-Baghawi dan juga Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat ketiga dari surah Ad-Dukhan di atas menukilkan pandangan tokoh besar dari kalangan mufassirin seperti Imam Qatadah dan juga Imam Abu Zaid yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan malam yang mubarakah adalah Lailatul Qadar ya. Jadi hari apakah sebenarnya dalam bulan Ramadan berlaku Lailatul Qadar? Jadi kalau kita melihat dalam konteks ini ya, banyak ya sebenarnya pandangan-pandangan yang sekira kita pun dah biasa dengar dalam mana-mana ceramah ya, mana-mana bacaan ya. Apakah ia berlaku 10 malam terawal atau 10 malam pertengahan atau 10 malam terakhir ya. Maka di sini ya saya ingin berkongsikan hadis-hadis ya yang turut dikongsikan juga sebenarnya dalam tulisan Isyarah Fatwa ini, iaitu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir ini pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim ya. Begitu juga daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, carilah kalian Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Jadi berdasarkan kedua-dua riwayat yang sahih ini, jadi kita dapat tahu bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan dan berlaku pada salah satu malam dari malam-malam yang ganjil dalam 10 hari terakhir, iaitu sama ada 21, 23, 25, 27 serta 29 Ramadan. InsyaAllah sebentar lagi ya, tinggal semalam malam ke-27 ya, malam ke-28 mungkin tinggal sehari lagi insyaAllah untuk kita. Jadi antara amalan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ya, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh ya dalam beribadah pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan melebihi ibadah baginda pada hari-hari yang lain. Bagaimana baginda Rasulullah SAW ya, bagaimana baginda seorang Rasul ya, tapi baginda tetap berusaha untuk bersungguh-sungguh menunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini adalah riwayat Muslim dan juga antara yang baginda lakukan juga sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi SAW apabila masuknya 10 hari terakhir yang bulan Ramadan, baginda akan meletakkan ikatan di pinggangnya, baginda menghidupkan malam harinya dan baginda membangunkan ahli keluarganya untuk beribadah. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Jadi 3 ibadah adalah hadis di atas ya yang baginda Rasulullah SAW lakukan pada 10 malam terakhir seperti berikut. Ya. Yang pertama, mengetatkan ikatan di pinggang baginda. Di sini ya, Imam Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan perbuatan tersebut ada 2 pandangan. Yang pertama, bahawa membawa erti baginda bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Dan maksud yang kedua pula adalah Nabi SAW meninggalkan perbuatan bersama dengan isteri pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan Ibn Rajab menyatakan pandangan yang paling sahih akan maknanya adalah baginda mengasingkan dirinya dari isteri-isteri baginda. Ini adalah juga Fathul Lataif Al-Ma'arif Ibn Rajab ya. Dan seterusnya ya, dalam konteks menghidupkan malam ya, yang dimaksudkan menghidupkan malam ini ada 2 kemungkinan, iaitu adalah menghidupkan keseluruhan malam dengan ibadah dan menghidupkan majoriti atau kebanyakan malam dengan ibadah. Jadi kita lihat menghidupkan separuh malam juga dianggap sebagai menghidupkan malam sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Manakala sebagai fuqaha dari kalangan Asy-Syafi'iyah berkata, ganjaran menghidupkan malam itu dapat diperoleh dengan seseorang itu melakukan solat Isyak secara berjemaah dan dia berazam untuk melakukan solat subuh secara berjemaah. Itu adalah salah satu pandangan ya. Begitu juga ya kalau kita merujuk kepada kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah, sesiapa yang menghadiri solat Isyak dan solat subuh secara berjemaah pada Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan ganjaran darinya, iaitu sepertinya beribadah pada malam Al-Qadr. Okey, jadi antara amalan yang bagus juga adalah membangunkan kaum keluarga untuk beribadah ya. Jangan kita bawa diri sendiri saja. Ya, jadi ketika masuknya 10 malam terakhir bulan Ramadan, baginda Rasulullah SAW mengejutkan isteri-isteri dan keluarga baginda untuk bangun beribadah. Ya. Pernah ya ada satu riwayat menunjukkan bahawa baginda mengetuk pintu Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lalu berkata, "Ala taqumani fatusallian." Ya. Apakah kamu berdua tidak bangun lalu menunaikan solat? La taqumani fatusallian. Ya, riwayat Bukhari. Jadi walaupun dah berkeluarga pun ya anak tu, tapi baginda mengejutkan. Ya. Jadi kalau extended family tu biasa mak ayah pun ya, kalau katalah anak-anak tak bangun ya, walaupun kakak dah berkeluarga pun boleh ya mak ayah mengejutkan. Okey. Jadi kelebihan beribadah pada Lailatul Qadar, antara kelebihan hidupkan malam Qadar dengan ibadah seperti berikut ya, iaitu bagaimana ya bila kita melakukan ibadah ini, insya-Allah dosa-dosa kecil akan diampunkan ya, berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran beserta keampunan, nescaya akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan qiyam, iaitu menghidupkan di situ adalah dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah seperti solat tarawih, bacaan Al-Quran, berzikir, berdoa, beriktikaf, membaca Al-Quran, bersedekah dan segala amalan soleh yang lain. Ya. Jadi kalau katalah untuk perempuan, ya, contohnya kalau yang tidak dapat menunaikan ibadah solat dan sebagainya, bolehlah berzikir, banyakkan bersedekah. InsyaAllah itu adalah jalan-jalan kita untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Seterusnya ganjaran amalan juga melebihi 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadr ayat 3, ya, malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Manakala Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah juga ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa beramal pada malam tersebut, iaitu pada malam Lailatul Qadar, adalah lebih baik daripada beramal pada 1000 tahun. Maka ini adalah sedikit perkongsian daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, serta apa yang kita boleh ambil sebagai contoh ya untuk kita terus menghidupkan sunnah Rasulullah serta mendekatkan diri kita bertakarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala
kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan hadiah yang cukup besar buat kita. InsyaAllah ya, semoga kita dapat bersama-sama memanfaatkan dan juga mendapat ganjaran dan mencapai maradatillah insyaAllah. Takabbalallahu minna minkum salihal amal. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah semoga segalanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.